Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Tajuk yang saya ingin bentangkan ialah kaedah berinteraksi dengan teks turas mazhab Syafi'i melalui tertib kedudukan ulama, kitab dan mustalahat aplikasi terhadap hukum kenajisan khinzir. Topik kajian ialah untuk meninjau serta menjelaskan secara ringkas metodologi berfatwa di dalam mazhab Syafi'i melalui kaedah tertib susunan ulama, kitab dan mustalahat dan mengaplikasikan kaedah tersebut dalam penentuan hukum kenajisan khinzir menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i di Malaysia merupakan mazhab yang dominan dan menjadi budaya dalam masyarakat Melayu Islam. Oleh itu adalah perkara yang sangat penting dan mustahak untuk kita memahami secara jelas metodologi pengeluaran fatwa, mazhab, mustalahat dan terma-terma khusus yang dipakai oleh para fuqaha untuk kita memahami perbahasan yang diutarakan oleh mereka dalam kitab-kitab dan karya-karya fuqaha Syafi'iyah. Untuk kita memahami peringkat perkembangan mazhab Syafi'i, di sana ada garis masa kehidupan Imam Syafi'i. Dan juga kita perlu mengetahui tentang garis masa kehidupan ashab Asy-Syafi'i. Kerana mazhab Syafi'i merupakan gabungan di antara aqwal Imam Syafi'i dan juga al-wujuh pendapat ashab Asy-Syafi'i. Untuk garis masa perkembangan mazhab Syafi'i selepas kewafatan Imam Syafi'i, di sana ada tabaqat pertama iaitu dikenali sebagai ruwat Asy-Syafi'i 204 hingga 207 Hijriah. Kemudian diikuti dengan tabaqah yang kedua iaitu ashab al-wujuh 207 hingga 505 Hijriah. Dan di sana ada tanqih al-awwal yang dipelopori oleh Imam Al-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, kemudian tanqih as-sani yang dipelopori oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Imam Syamsuddin Ar-Ramli. Di sana ulama telah meletakkan kedudukan dan peringkat ulama mazhab khas mazhab Syafi'i. Di sana terdapat 6 peringkat iaitu al-mujtahid al-mustaqil, al-mujtahid al-muttasid, mujtahid al-mazhab, mujtahid al-fatwa dan nuzar dan juga hamalatul fiqh. Untuk kita memahami mustalahat dalam mazhab Syafi'i, ulama telah meletakkan 2 pembahagian, iaitu yang pertamanya secara umum, 2 pembahagian iaitu mustalah mewakili tokoh fuqaha mazhab seperti al-imam, al-qadi dan juga al-syaikhan. Dan juga di sana ada mustalahat yang digunakan pakai dalam karya mazhab seperti al-aqwal, al-awjuh, al-turuq, al-azhar dan al-mashhur. Oleh itu, dalam kaedah berfatwa dalam mazhab Syafi'i, kita perlu mengetahui tentang tertib para ulama mazhab, perkembangan mazhab dan juga kita perlu mengetahui tentang mustalahat yang telah dipakai untuk menentukan qaul mu'tamad, untuk kita berfatwa, berhukum dan juga untuk diamalkan, untuk diajarkan kepada masyarakat awam. Maka di sana ada tertib-tertib yang perlu kita ikuti dan disiplin ilmunya. Walaupun kitab-kitab Imam Syafi'i terdapat di sana contohnya, al-imla contohnya dan juga kitab-kitab selepas Imam Syafi'i seperti al-Mukhtasar al-Muzani dan al-Muhazzab. Tetapi kitab yang menjadi rujukan utama dalam pengeluaran fatwa, dalam untuk kita memahami fatwa-fatwa yang dikatakan sebagai qaul mu'tamad ialah kitab-kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, khasnya Minhaj At-Talibin, dan juga syarah-syarahnya seperti Kanzur Raghibin, Tuhfah Al-Muhtaj, Nihatul Muhtaj dan Mughnil Muhtaj. Oleh itu, kita dalam mengetahui qaul yang muktamad, memang kita dahulukan pendapat Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i jika berlaku ittifaq. Jika berlaku ikhtilaf di antara mereka berdua, kita mengutamakan Imam An-Nawawi. Yang kita boleh dapat dalam karangan-karangan kitab para fuqaha seperti Mughni dan juga Tuhfah serta Nihayah. Jika berlaku khilaf di antara kitab-kitab karangan Imam Nawawi sendiri, di sana ada tertib yang perlu kita ikuti, iaitu kita perlu mendahulukan kitab tahqiq, kemudian baru sesuai dengan kitab Al-Majmu', At-Tanqih, Ar-Rawdah, Al-Minhaj dan seterusnya. Setelah itu
setelah zaman yang disusuli oleh Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli, di sana kita melihat bahawa setengah negara cenderung untuk memilih pendapat Imam Ar-Ramli, setengahnya cenderung untuk memilih pendapat Imam Ibn Hajar. Jika berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli, maka ulama mutaakhirin telah membuat susunan berikut, iaitu pertama apa yang telah dipilih oleh Syekhul Islam Al-Ansari, kemudian apa yang dipilih oleh Al-Khatib Syaribini, kemudian disusuli dengan apa yang dipilih oleh Al-Ashabul Hawashi. Apabila kita memahami hakikat ini dalam mengaplikasikan kaedah berinteraksi dengan teks turas mazhab Syafi'i terhadap masalah hukum kenajisan khinzir dan cara basuhannya, kita melihat di sana ada berlaku polemik di kalangan fuqaha mazhab yang mana cenderung untuk disalah faham oleh orang awam ataupun mereka yang tidak memahami tentang hakikat yang kita bahaskan tadi. Dalam memahami masalah ini, apabila kita melihat dalam teks Al-Majmu' Imam An-Nawawi, beliau cenderung untuk mengatakan bahawa basuhan najis khinzir tidak perlu dibasuh sebanyak 7 kali atau diulang 3 atau 5 atau 7. Hasni mazhab Syafi'i mengatakan 7, tapi beliau cenderung untuk mengatakan bahawa sekali, seperti najis yang lain. Di sini kita nampak bercanggah dengan qaul mazhab yang mu'tamad, iaitu wajib dibasuh 7 kali sebab dikategorikan sebagai najis mughallazah. Oleh itu, dalam memahami masalah ini, kita perlu melihat kepada 3 perspektif, iaitu tertib tingkatan ulama Asy-Syafi'iyah, pemilihan kitab yang mengikut disiplin ilmunya, dan maksud mustalah yang diguna pakai. Bila kita melihat tertib susunan tingkatan ulama Syafi'iyah, kita mengetahui bahawa Imam Nawawi ialah seorang musyarih al-fatwa. Dan apabila beliau mengeluarkan pendapat yang bercanggah dengan qaul mazhab, kita tidak boleh menyandarkan qaul beliau sebagai qaul al-mazhab dan qaul yang mu'tamad di dalam mazhab. Dan juga bila berlaku khilaf di antara pendapat beliau dalam kitab-kitab yang beliau karang, karya-karya beliau, kita perlu memilih ikut susunan yang kita nyatakan tadi, bahawa kitab Majmu' bukanlah kitab yang semata-mata kitab yang kita perlu rujuk, kita perlu faham untuk mengeluarkan fatwa dalam qaul mazhab Syafi'i. Kita perlu mengikut tertib yang nyatakan tadi. Dan juga mustalah yang dipakai oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' tadi, beliau menggunakan Al-Mukhtar. Mustalah Al-Mukhtar bermaksud pendapat yang dipilih oleh beliau apabila melihat dari perspektif dalil ataupun perkara yang disebut adalah berbeza dengan al-manqul daripada mazhab. Oleh itu, dalam kita merintasi dengan masalah ini, mengikut Syekh Al-Qadir Al-Manjili, kita perlu membezakan pendapat yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi daripada pentajihan beliau dengan pendapat yang beliau pilih ataupun al-mukhtar ataupun ikhtiar berdasarkan pandangan beliau sendiri. Oleh itu, ikhtiar Imam Nawawi dianggap sebagai pendapat yang lemah ataupun dhaif dari sudut mazhab walaupun kuat dari sudut dalil. Melainkan ikhtiar beliau dalam kitab Ar-Rawdah. Kesimpulannya ialah di sana terdapat metodologi khusus dalam berinteraksi dengan karya-karya fuqaha Syafi'iyah dalam memahami ijtihad fuqaha Syafi'iyah yang dinyatakan di dalam karya-karya mereka. Oleh itu, kita perlu memahami pendapat dan juga ulasan pembahasan yang dibahaskan melalui disiplin ilmu, iaitu kita perlu mengkaji tentang metodologi mengeluarkan fatwa mazhab berdasarkan tertib susunan fuqaha ataupun ulama Syafi'iyah dan juga tertib susunan kitab yang digunakan pakai. Kemudian kita perlu melihat dari sudut mustalah yang digunakan. Dalam isu pembasuhan najis khinzir ini, kita dapati bahawa pendapat yang mu'tamad tetaplah pendapat yang dipegang oleh fuqaha majoriti fuqaha Syafi'iyah, iaitu basuhan najis khinzir perlu dibasuh sebanyak 7 kali. Satu daripadanya air yang bercampur dengan tanah,
Dan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi tersebut dalam kitab Al-Majmu' secara khusus tidak ada dianggap sebagai qaul mu'tamad di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Oleh itu, kita perlu menilai sesuatu karya yang dibahaskan ataupun karya yang ditulis oleh para fuqaha mazhab Syafi'i mengikut kaedah dan juga disiplin ilmu yang telah ditetapkan oleh para ulama agar kita tidak tersalah dalam menilai, memahami dan juga menghukum. Oleh itu, saya sudahi pembentangan saya pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan bercakap dengan tajuk bersalaman, jenis hukum dan kesannya sebelum masa-masa wabak virus corona. Sebenarnya kita tahu bahawa dalam kebiasaannya masyarakat Melayu Islam, bila bertemu mereka akan memberi salam dan bersalaman, dan sama ada dalam serentak ataupun selepas memberi salam. Ia merupakan tanda hormat dan kemesraan serta adab dalam pergaulan, dan selain itu mereka akan mencium tangan, khususnya orang yang lebih muda akan mencium tangan orang yang lebih tua usianya, dan orang yang dihormati, maka mereka akan mencium tangan. Definisi bersalaman dalam kamus Dewan yang bermakna berjabat tangan. Daripada Al-Tafrawi disebutkan bahawa maksud bersalaman ataupun musafahah dalam bahasa Arabnya ialah salah seorang yang berjumpa meletakkan tangannya ke dalam telapak tangan orang satu lagi sehingga selesai ucapan salam. Ini menunjukkan bahawa bersalaman ialah bila dua orang bertemu, mereka akan meletakkan tangan kanan di antara satu sama lain dan disertai dengan salam ataupun selepas salam. Apakah hukum bersama sebelum wabak virus corona berlaku? Iaitu jika di antara lelaki dan perempuan, dan perempuan, maka itu adalah disunatkan bersama pada hadis Nabi SAW, iaitu orang Islam itu suci, tidak najis. Dan selain itu Nabi SAW juga berjabat tangan dengan para sahabat ketika melakukan bai'ah, kecuali pada wanita. Dan juga Nabi SAW mengatakan bahawa orang yang pertama jabat salam ialah ahli Yaman. Jadi pada hadis ini kita menunjukkan bahawa memang bersalaman itu adalah perbuatan Nabi SAW yang digalakkan dalam Islam. Dan juga ia merupakan perbuatan para sahabat. Semasa bertemu mereka akan bersalaman. Dan dengan mencium tangan, Imam Nawawi mengatakan mustahab mencium tangan orang saleh, zahid, alim dan seumpamanya. Tapi makruh jika mencium tangan itu kerana kekayaan mereka ataupun dengan sebab dunia. Dan semasa bersalaman, orang yang bersalam itu akan melihat antara satu sama lain. Sebab di sini mengatakan bahawa dalam masa bersalaman itu orang yang bersalam itu menunjukkan keceriaan wajah. Dalam masa yang sama mereka mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kalau keperluan keceriaan wajah itu ialah sebab melihat antara satu sama lain. Kemudian hukum bersalaman antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Jadi mahram itu perempuan yang boleh dinikahi. Dalam mazhab Hanafi tidak boleh bersalam pada perempuan muda berdasarkan kepada asal Abdullah bin Az-Zubair yang telah mengupah seorang perempuan tua untuk melawatnya. Jadi
dengan perempuan tua boleh kerana ada hajat, tapi kalau dengan perempuan muda tidak boleh. Kemudian dalam mazhab Maliki mengatakan bahawa tidak boleh kepada yang bukan mahram, kerana yang dibolehkan hanya harus melihat saja, tapi bersentuhan tidak boleh. Kerana dalam bersalaman itu ada bersentuh kulit telapak tangan. Dan dalam Syafi'i tidak juga boleh bersalaman pada yang bukan mahram, sama ada tua atau muda. Ini kiaskan kepada haram melihat. Ini kalau melihat diharamkan, apatah lagi untuk bersentuh. Dalam mazhab Imam Ahmad, makruh jika bersalaman dengan orang muda, sama ada mahram atau tidak mahram maksudnya, kecuali bapa dengan anak, itu maknanya boleh bersalaman. Melihat daripada hadis riwayat daripada Umaymah binti Ruqayyah radhiyallahu anha semasa peristiwa bai'ah, bahawa Rasulullah SAW tidak bersalaman dengan perempuan bukan mahram. Dari sini kita melihat bahawa pendapat mazhab Syafi'i yang menentukan bahawa melihat bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram itu maknanya tidak boleh bersalaman kepada tadi haramnya melihat. Kemudian jika bersalaman di antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram dalam keadaan beruduk. Di sini dalam pendapat mazhab Hanafi tidak batal uduk kerana di antara badan mereka ialah kataan lamastum dalam ayat Al-Quran menunjuk kepada makna majazi, iaitu jima', bukan makna hakiki. Makna hakiki yang bersentuh tangan. Dan mazhab Maliki dan Hanbali mengatakan batal uduk jika sertai dengan syahwat. Ini sebab kerana sentuhan itu tidak menjadikan berhadas kecuali sertai dengan syahwat. Mereka juga tadi mazhab Syafi'i mengatakan bahawa batal uduk kalau bersentuh lelaki dan perempuan. Misalnya pada ayat yang sama, iaitu lamastum, tapi mazhab Syafi'i melihat kepada makna hakiki, iaitu sentuh dengan tangan. Jadi apabila sentuh dengan tangan, maka batal uduk. Dan juga pertanyaan itu dikhusus sentuh bukan mahram yang menimbulkan syahwat. Jadi kalau yang mahram tidak batal uduk. Dan kesan positif bersalaman, dia dapat menggerakkan ikatan persaudaraan sesama Islam dan juga dapat menggerakkan perasaan iri hati di antara orang yang bersalaman tadi. Dan ini bersama pada hadis Nabi SAW yang mana bersalaman itu dapat menghilangkan rasa iri hati dan dengki. Dan juga dalam bersalaman itu orang yang bersalaman akan mendapat keampunan daripada Allah SWT. Dalam hadis ada menyebutkan bahawa dosa-dosa mereka yang dimasukkan dengan dosa kecil akan berguguran semasa bersalaman. Dan kita lihat kepada semasa wabak virus corona. Dalam semasa wabak virus corona, di mana jangkitan kuman itu berlaku melalui udara, yang akan masuk ke dalam melalui pernafasan, yang masuk ke dalam paru-paru dan membawa kepada yang akhirnya akan membawa kepada kematian jika tidak dilakukan pencegahan. Oleh itu, pihak berwajib telah mengambil langkah pencegahan, di antaranya ialah melakukan penjagaan sosial. Jadi di sini apabila dikeluarkan perintah untuk melakukan penjagaan sosial, makna termasuklah juga bersalaman dilarang. Ini bersalaman kepada ayat Al-Quran dan surah Al-Baqarah ayat 195 mengatakan yang bermaksud janganlah kamu melemparkan diri kamu ke dalam kebinasaan yang boleh membawa kepada kerosakan dan seterusnya membawa kepada kematian jika tidak dikawal dengan sempurna. Dan juga melalui kaedah darar yuzal, mana kemudaratan itu adalah dihilangkan. Jadi dengan tidak melakukan bersalaman itu akan
Melalui kaedah ini ia dapat menghilangkan kemudaratan yang telah diketahui mana yang kita nak akan berlaku melalui sentuhan. Dan kaedah lain juga daripada kaedah Darul Mafasid ini aula menjadi maslahah, iaitu menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendatangkan maslahat. Di sini kita lihat dalam keadaan COVID, menolak kemudaratan itu adalah lebih diutamakan. Di sini dalam memelihara jiwa itu untuk supaya tidak terkena kepada kebinasaan tu, jadi memelihara jiwa diutamakan dari memelihara agama. Memelihara agama di sini ialah tadi sunat bersalaman tu. Sebab manusia adalah sumber untuk melakukan ibadat, dan kalau tak ada manusia, siapa yang akan melakukan ibadat? Sebab ia merupakan sumber utama. Jadi di sini kita melihat bahawa daripada ayat Quran dan kaedah fiqhiyah bahawa bersalaman itu memang tidak boleh dilakukan semasa dalam keadaan wabak virus corona. Jadi kesimpulannya, dalam hukum syariat itu bukanlah statik, maknanya boleh berubah mengikut keadaan tertentu. Pertama sekali dalam keadaan darurat, mana dalam keadaan darurat setiap perkara yang dilarang, setiap perkara yang dilarang tidak boleh dilakukan. Jadi di sini perkara ganti daripada bersalaman ialah mengucap salam, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apabila bertemu dengan satu sama lain, dan juga berdiri sebagai tanda hormat bagi orang yang duduk. Dan itulah pendapat saya dalam mazhab Syafi'i, menunjukkan istisbab, memuliakan orang berilmu baik, dan juga dia melakukan kezaliman perbuatan yang dilakukan oleh umat terdahulu ini, memberi hormat kepada orang-orang yang berilmu. Di sini Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan kajian saya yang bertajuk Sorotan Literatur Kajian Penentuan Liabiliti Pembekal dan Pesakit dalam Rawatan Bekam dari Perspektif Syariah dan Undang-Undang. Okey, baiklah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izinnya dapat kita bertemu dalam sesi pembentangan Seminar Antarabangsa Syariah dan Undang-Undang pada tahun ini, iaitu 2020, yang diadakan secara atas talian disebabkan pandemik COVID-19 yang semakin tinggi. Okey, saya Nur Izzah Syafiqah binti Osman, iaitu pembantu penyelidik siswaza dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang, akan membentangkan kertas kerja seminar ini hasil daripada penulisan beberapa penulis, iaitu bersama-sama Dr. Abdul Hamid Abdul Murad serta Dr. Ahmad Syukran Baharudin, yang bertajuk seperti yang tertera, iaitu Sorotan Literatur Kajian Penentuan Liabiliti Pembekal dan Pesakit dalam Rawatan Bekam dari Perspektif Syariah dan Undang-Undang. Okey, baiklah. Memandangkan masa yang diberikan adalah terhad, saya hanya akan membentangkan poin-poin penting yang berkaitan dengan tajuk sahaja. Okey, untuk pengetahuan umum, amalan perubatan bekam ini telah wujud sejak zaman berzaman. Bekam juga merupakan salah satu amalan yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Okey, amalan berbekam ini juga tertera di dalam hadis yang membawa maksud, sesungguhnya sebaik-baik perubatan yang kalian gunakan adalah berbekam, atau sebaik-baik ubat untuk kalian adalah berbekam. Okey, pelbagai penulisan yang telah dijalankan berkaitan bekam itu sendiri dari sudut pandangan agama Islam. Sebagai contoh, negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia telah mempunyai pelbagai panduan dari segi aspek perundangan,
perubatan tradisional bekam itu sendiri. Namun, masih belum ada lagi kajian yang menyeluruh mengenai aspek perundangan syariah dan sivil bagi rawatan bekam. Justru itu, kertas kerja ini adalah berkaitan sorotan keperpustakaan di mana ianya merujuk kepada aspek perundangan mengenai amalan bekam dari perspektif syariah dan undang-undang. Sorotan ini menganalisis literatur-literatur penting berkaitan kajian penentuan liability pembekam dalam rawatan bekam. Bagi menghasilkan kertas kerja ini, metodologi kajian yang digunakan pakai adalah dengan menggunakan kaedah kajian kepustakaan dan juga dokumentasi. Seterusnya, hasil kajian bagi kertas kerja yang dijalankan ini mendapati terdapat kelompongan dalam penentuan liability dan juga pewujudan garis panduan amalan bekam itu sendiri. Justru itu, perlu adanya garis panduan yang lengkap, selaras dan dipantau oleh pihak yang bertanggungjawab bagi melindungi penyedia perkhidmatan bekam sekiranya sebarang kemalangan berlaku ketika rawatan sedang dijalankan. Oleh itu, makalah ini mencadangkan agar kajian lanjutan dilakukan bagi memperhalusi perkara ini. Ianya penting agar kepentingan semua pihak, pemberi dan penerima khidmat bekam itu sendiri dapat dijaga sama ada dari perspektif syariah dan juga undang-undang. Seterusnya, hasil daripada analisis tinjauan literatur yang dijalankan berkaitan tanggungjawab pembekal dan pesakit dalam rawatan bekam ini adalah amat penting dalam kemaslahatan masyarakat yang mengamalkan bekam itu sebagai salah satu rawatan dalam merawat sesetengah penyakit seperti membuang angin di dalam badan, membuang sisa toksik dan sebagainya. Baik, jika kita lihat kepada kajian Osman dan lain-lain yang bertajuk Cupping as Sunnah, The Prevalence and Opinion of the First Year Diploma in Pharmacy Students, ada menyentuh berkaitan manfaat bekam di mana amalan ini sangat digalakkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini terbukti berdasarkan pelbagai hadis berkaitan dengan kebaikan bekam dan sebagainya. Seterusnya, merujuk kepada beberapa buah buku tradisional dan komplementari mengenai fiqh, antara perbincangan yang dibincangkan oleh pengulas adalah manfaat kesihatan bekam, amalan etika yang digunakan pakai oleh para pengamal dan juga individu yang menerima rawatan bekam itu sendiri. Seterusnya, jika kita lihat dalam bidang fiqh pula, jika pengamal bekam itu adalah seorang lelaki, maka beliau tidak dibenarkan untuk merawat pesakit perempuan dan begitu juga sebaliknya. Lebih-lebih lagi, tidak ada penjelasan dan perbincangan yang telah dibuat berkaitan dengan kesan daripada rawatan bekam. Sebagai contoh, apabila berlaku kecederaan atau jangkitan yang dialami oleh individu ketika pesakit ataupun klien tersebut mendapatkan rawatan bekam tersebut. Buat masa ini belum tidak ada penjelasannya dan perbincangan yang telah dibuat berkaitan permasalahan itu. Malahan hasil kajian daripada buku-buku dan para sarjana mendapati tiada ganti rugi yang boleh diberikan kepada pesakit yang mengalami kecederaan atau kemalangan semasa menjalani sesi rawatan bekam itu tersebut. Berdasarkan masalah yang dibangkitkan ini, wujudnya keperluan untuk menyediakan beberapa bentuk peraturan bagi mentadbir urus amalan perubatan tradisional dan komplementari ini. Amalan perubatan tradisional dan komplementari juga disediakan untuk orang awam di Malaysia. Setakat ini, kerajaan Malaysia proaktif dengan menyediakan satu statut untuk mengawal dan mentadbir aktiviti amalan perubatan tradisional dan komplementari. Statut yang telah diwartakan ini dikenali sebagai Akta Perubatan Tradisional dan Komplementari tahun 2016, iaitu Akta 775. Walau bagaimanapun, Akta TCM ini masih baru diwartakan, iaitu pada tahun 2016. Seterusnya, jika dilihat, kajian lepas lebih khusus membincangkan tentang definisi bekam itu sendiri, manfaat kesihatan bekam, amalan etika ketika menerima rawatan bekam dan lain-lain. Penulis mendapati bahawa kajian khusus yang menyentuh tentang kaedah penentuan tanggungjawab pengamal bekam dan juga pesakit
dalam rawatan bekam masih kurang dikaji dan didapati. Justru itu kajian yang memfokuskan kepada kaedah penentuan tanggungjawab pengamal bekam dan pesakit dalam rawatan bekam adalah wajar dijalankan oleh pihak yang berwajib dan para pengkaji. Okey. Akhir sekali, kesimpulannya, hasil daripada kajian menunjukkan bahawa kurangnya kajian yang dibuat ke atas liability jurubekam jika berlakunya kecuaian semasa menjalankan rawatan bekam. Okey, seterusnya kaedah penentuan tanggungjawab pembekal dan pesakit dalam rawatan bekam dilihat amat penting kerana ia boleh membantu dalam menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan kecuaian ketika rawatan sedang dijalankan. Okey, ia juga merupakan elemen yang sangat penting bagi memastikan pembekal dan pesakit dijamin keselamatannya ketika menjalankan rawatan. Selain itu, kajian ini juga menunjukkan bahawa keperluan kepada kajian yang lebih terperinci boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan kepada persatuan-persatuan pengamal tradisional dan komplementari di Malaysia, di mana keperluan bagi mewujudkan sebuah kaedah penentuan tanggungjawab pembekal dan pesakit dalam rawatan bekam juga menjadi titik tolak kepada keadilan pihak-pihak, iaitu antara pembekam, jurubekam itu sendiri dan juga pesakit yang menerima rawatan bekam itu sendiri. Okey, kewujudan penentuan tanggungjawab ini secara tidak langsung dapat mewujudkan lagi keyakinan pesakit dalam menjalani rawatan tradisional. Contohnya seperti rawatan bekam itu sendirilah, berdasarkan perkembangan semasa dan setempat. Okay, akhir sekali, bagi pengamal undang-undang yang mencari jawapan seperti yang dipersoalkan di awal artikel ini, kupasan ini serba sedikit mampu memberikan inspirasi bahawa terdapat unsur-unsur yang boleh kita gunakan sebagai satu panduan supaya tindakan liability dapat diambil jika berlaku sebarang kemalangan ataupun sebarang kecuaian ketika pesakit sedang menerima rawatan. Okay, sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada penganjur International Seminar on Sharia and Law 2020 kerana memberikan peluang kepada saya, Wan Ruslili Abdul Majid dan Encik Muhammad Isyam Muhammad, kami dari Institut Kefahaman Islam Malaysia, untuk membentangkan tajuk berkaitan COVID-19 dan FIT berkaitan dengan wabak. Dan sedikitlah kami berikan latar belakang berkaitan dengan COVID-19. Kalau kita lihat laporan yang disediakan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 2018, dalam laporan berkenaan mengatakan bahawa penduduk dunia pada setiap masa dari semasa ke semasa akan mendepani ataupun akan terjejas teruk oleh penyakit berjangkit, sama ada penyakit itu diketahui ataupun tidak. Dan kalau kita lihat dalam laporan berkenaan menyatakan senarai wabak yang melanda dunia, misalnya pada tahun 2003 wabak SARS, kemudian 6 tahun selepas itu H1N1 pada tahun 2009, seterusnya wabak MERS pada tahun 2012 hingga 2013, wabak Ebola pada tahun 2014 dan Zika 2015. Dan menurut laporan berkenaan juga, sentiasa akan ada wabak baru yang akan dimasukkan dalam senarai wabak yang telah pun direkodkan sepanjang zaman, dan antaranya yang terkini yang sedang hebat melanda dunia termasuklah COVID-19. Dan kalau kita lihat kes COVID-19 di seluruh dunia, dari sudut catatan jumlah kesnya sekitar 680,350 kes. Kematian pula dicatatkan sebanyak 1,123,472 dan kes sembuh berjumlah 30,372,764, dan ini kami dapatkan daripada sumbernya daripada Worldometers berkaitan dengan COVID-19, dan ini merupakan satu laman web yang mengumpulkan data rasmi atau data terbaik setiap negara. Ada sedikit perbezaan dengan data rasmi yang
dicatat oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Bercakap tentang vaksin, setakat ini misalnya National Geographic melaporkan lebih 150 vaksin sedang dihasilkan di seluruh dunia. Untuk Malaysia, kita masih belum mempunyai vaksin untuk merawat kes berkaitan COVID-19, dan langkah terbaik yang kita dapat lihat dilaksanakan di banyak negara di dunia adalah dengan mengambil pendekatan pencegahan, dan salah satunya ialah kuarantin. Dan bercakap tentang kuarantin, kalau kuarantin ala Malaysia, kita melaksanakan perintah kawalan pergerakan, dan kita dapat lihat ada sumbernya daripada hadis daripada Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar wabak taun di sesuatu tempat, maka jangan kamu memasuki tempat tu. Dan sekiranya pula kamu mendengar ia berlaku di tempat kamu, jangan pula kamu keluar darinya. Ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mengekang penularan sesuatu wabak yang melanda di sesuatu tempat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan pendekatan kuarantin sebenarnya digunakan Ibn Sina ketika wabak Black Death ataupun wabak maut hitam melanda Asia hingga Eropah dan mengorbankan 200 juta nyawa. Pendekatan kuarantin selama 40 hari ini disebut dalam salah satu karya agung tulisan Ibn Sina, iaitu Al-Qanun fi At-Tib, yang menjadi rujukan fakulti perubatan, pelajar-pelajar perubatan, guru-guru ataupun pensyarah-pensyarah perubatan di universiti-universiti di Eropah. PKP pada peringkat tempatan di Malaysia ini, kalau kita lihat kita ada 7 fasa sebenarnya. Yang terakhir PKPP kita laksanakan bermula 1 September 2020 sehingga 31 Disember 2020, dan ia dilaksanakan dikuatkuasakan berasaskan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Dalam kita melaksanakan PKPP, kita juga dapat melihat ada pendekatan tertentu yang dilaksanakan oleh pihak berwajib. Misalnya PKPB dan PKPD dilaksanakan apabila ada kes-kes mendadak, mencatat peningkatan yang mendadak. Dan kita tahu PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dia memberikan kesan tertentu kepada aktiviti ekonomi, kemasyarakatan, dan paling berkaitan dengan konteks perbincangan kita pada hari ini ialah peribadatan dan juga aktiviti-aktiviti keagamaan. Dan kita nak lihat dalam perbincangan ini bagaimana fatwa ataupun keputusan pandangan berkaitan hukum yang dikeluarkan sama ada pada peringkat tempatan maupun peringkat antarabangsa. Pada peringkat tempatan misalnya kita dapat melihat Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam MKI memutuskan semua aktiviti masjid dan surau termasuk solat berjemaah dan solat Jumaat ditangguhkan untuk tempoh 17 hingga 26 Mac 2020, iaitu sekitar 10 hari. Dan dalam tempoh itu Jawatan Kuasa Masjid dan Surau disarankan untuk melakukan operasi pembersihan dan penyakuman dalam tempoh inilah, supaya masjid dan surau bersih, sentiasa dalam keadaan bersih, untuk kemudiannya dalam jumlah yang terhad jemaah melaksanakan dalam keadaan kita telah mengambil langkah-langkah pencegahan. Dan pelanjutan atau penamatan tempoh tersebut tertakluk pada nasihat dan pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kalau kita lihat pada peringkat antarabangsa, Hay'ah Kibar Ulama Al-Azhar Al-Sharif memutuskan bahawa harus di sisi syarak untuk menangguhkan ataupun kita hentikan sementara solat berjemaah dan solat Jumaat di semua kawasan disebabkan penularan wabak. Ada 3 garis panduan yang diberikan dalam keputusan berkenaan, iaitu yang pertama, wajib untuk muazzin laungkan azan pada setiap waktu di masjid dan diharuskan bagi muazzin untuk menyebut solatlah di rumah kamu. Yang kedua, ahli keluarga boleh meneruskan solat berjemaah di rumah meskipun tidak dapat berjemaah di masjid, masih boleh melaksanakan aktiviti solat berjemaah berkenaan di rumah masing-masing.
Dan yang ketiga, setiap warga negara berkewajipan mematuhi arahan, panduan dan juga ketetapan yang dikeluarkan Kementerian Kesihatan untuk mengekang penularan virus. Ini penting menunjukkan bagaimana setiap rakyat mempunyai tanggungjawab terhadap negara dan rakan senegara. Keputusan atau pendirian yang sama diberikan misalnya dapat kita lihat Kesatuan Ulama Sedunia, Kementerian Wakaf dan Ehwal Islam Kuwait dan Kementerian Wakaf Syria dan Kesatuan Ulama Syam. Disebut juga di situ dalam pandangan-pandangan berkenaan bagaimana solat Jumaat digantikan dengan solat Zuhur. Sehingga kini masjid dalam dan luar negara menetapkan prosedur tertentu untuk pelaksanaan solat, khususnya solat Jumaat. Kalau kita lihat misalnya kalau kita ke laman web rasmi Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, ada disebut di situ jemaah yang datang untuk bersolat Jumaat tidak lebih 60 tahun, merupakan pemastautin tetap, ahli karya bukan warga negara tidak dibenarkan sama sekali. Ini sebagai langkah pencegahan dan anggota jemaah tidak bergejala atau berpenyakit kronik, memakai pelitup muka dan mengamalkan penjarakan sosial. Juga membawa kad pengenalan dan kupon khas. Kalau memang ada kupon khas, berwuduk di rumah membawa secara sendiri dan hadir 30 minit sebelum masuk waktu menggunakan membersih tangan, hand sanitizer semasa masuk dan keluar dari masjid. Dan tempoh pelaksanaan solat sekitar 30 minit daripada azan pertama sehingga selesai solat. Dan sebaik selesai menunaikan solat, kena segera meninggalkan masjid. Dan banyak lagi peraturan yang ditetapkan. Itu semua sebagai kita sebut prosedur operasi standard ataupun SOP. Dan dalam situasi ini, kita dapat lihat bagaimana tak semua individu berpeluang untuk menunaikan solat Jumaat. Sebab jumlah bilangan jemaah itu dihadkan. Tapi ia tak harus dijadikan alasan untuk tidak berusaha. Berusaha dengan sehabis baiklah untuk mendapatkan peluang untuk menunaikan solat Jumaat. Misalnya merancang waktu untuk ke masjid dan penuhi semua keperluan yang ditetapkan ikut SOP itu untuk mendapatkan peluang berjemaah, termasuk dalam senarai ataupun jumlah yang dibenarkan untuk menunaikan solat Jumaat, dan elakkan sama sekali kita menjadi orang yang meremeh-remehkan solat Jumaat. Seterusnya kita lihat pula bagaimana fatwa yang dikeluarkan atau juga pandangan yang dikeluarkan, sandarannya dari sudut nas Al-Quran atau juga hadis atau juga kaedah-kaedah fiqh. Antara ayat Quran yang dijadikan rujukan termasuklah surah Al-Baqarah ayat 195 berkaitan dengan kepentingan untuk menjaga nyawa, iaitu salah satu matlamat syariah yang penting. Yang kedua, selepas agama, dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu dalam bahaya kebinasaan. Begitu juga ayat daripada surah yang sama, ayat 185, Allah SWT berfirman yang bermaksud Allah menghendaki kamu memperoleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Dan kita dapat lihat bagaimana keringanan dalam pelaksanaan ibadah atau kita sebut rukhsah perlu kita manfaatkan dalam situasi ini. Maksudnya penangguhan solat berjemaah dan juga solat zuhur menggantikan solat Jumaat. Dan ada dibincangkan misalnya Syekh Ramadan Al-Buti membincangkan bagaimana bila bertembung masalah agama dengan nyawa. Kalau ikut susunannya, mestilah masalah agama lebih penting daripada nyawa. Tetapi ada pengecualiannya apabila bertembung kedua-duanya, masalah nyawa itu perlu lebih diberikan keutamaan. Sebagaimana yang dapat kita lihat dalam situasi sekarang. Disebabkan nyawa terdedah pada ancaman wabak dan sebagainya, sudah pasti dalam situasi ini masalah nyawa diberikan keutamaan berbanding dengan masalah agama, itu menunaikan solat secara berjemaah ataupun juga solat Jumaat itu sendiri. Selain itu, ayat Quran yang lain yang juga dijadikan sandaran bagi fatwa yang dikeluarkan pada peringkat antarabangsa dan juga pandangan pada peringkat tempatan ni ialah ayat daripada surah An-Nahl ayat 43. Maksudnya, oleh itu bertanyalah kamu kepada orang yang berpengetahuan sekiranya kamu tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Rujukan kepada pihak yang ada kepakaran. Misalnya pada peringkat negara kita, Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memberikan nasihat kepada pihak berautoriti agama dan juga kepada pihak pemerintah sendiri tentang situasi
bagaimana yang dikatakan situasi yang memudaratkan, mengancam nyawa. Itu kita perlukan rujukan daripada pihak yang pakar, memiliki kepakaran dalam bidang kesihatan dan perubatan. Ayat Al-Quran yang lain juga yang dijadikan rujukan, dijadikan sandaran dalam penghasilan fatwa dan juga pandangan berkaitan hukum ialah wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, iaitu orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Dan dalam konteks ini, mentaati pemerintah adalah wajib dalam urusan kemaslahatan umum. Sebenarnya yang sedang dilaksanakan kini PKP, PKPP dan ada daerah ataupun negeri tertentu yang sedang menjalani PKPB dan ada juga tempat tertentu yang sedang menjalani secara pentadbirannya PKPD. Dan kita agak berasa tergila melihat bagaimana ada juga kes sepanjang kita menjalani PKPB ada 400 lebih orang individu yang dikenakan kompaun, yang direman sekitar 20 orang disebabkan melanggar PKPP. Sadaran fatwa selain ayat-ayat Al-Quran juga hadis, misalnya harus meninggalkan solat Jumaat disebabkan hujan lebat. Kalau kita dapat lihat, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma meminta muazzin menambah pada lafaz azan, solatlah di rumah kamu. Ibn Abbas menyebut bahawa perkara tersebut pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi taklah mengherankan. Dan kata beliau, solat Jumaat merupakan kewajipan dan beliau tak suka nak meminta orang ramai untuk tunaikan solat Jumaat dengan berjalan di atas tanah seterlumpuk akibat hujan lebat. Maknanya ada kesukaran di situ. Hadis ini riwayat Muslim. Dan kalau kita lihat kaedah fiqh pula, menolak mafsadah ataupun keburukan adalah lebih utama berbanding dengan mendatangkan maslahah. Dan keburukan yang kita dapat lihat dalam konteks ini ialah penularan wabak yang memberikan kesan berpanjangan berbanding dengan meninggalkan maslahah, iaitu menunaikan solat secara berjemaah ataupun solat Jumaat yang kita sebutkan tadi. Kesimpulannya, fiqhul Islami kaya dengan garis panduan yang dapat dimanfaatkan ketika keadaan menjadi sukar. Dan petunjuk untuk pelaksanaan ibadah, mengelakkan penularan penyakit, mentaati pemerintah dalam situasi aman dan kritikal terkandung dalam fiqh Islam yang sangat-sangat luas dan sifatnya yang dinamik. Dan kita dapat lihat dalam konteks kita bincang tentang COVID-19 ni, ruang ijtihad terbuka luas dan pihak berautoriti agama khususnya berkaitan dengan fatwa secara khusus berperanan penting dan perlu bertindak pantas untuk berikan panduan kepada masyarakat awam, maknanya tidak boleh bertangguh-tangguh. Dan panduan yang diberikan bukan sahaja berkaitan tata cara pelaksanaan ibadah, bahkan juga terhadap tanggungjawab terhadap pemerintah dan sesama rakyat, iaitu kita sebut sebagai tanggungjawab sosial. Dan wabak atau pandemik merupakan salah satu cabaran zaman moden yang mesti dihadapi oleh umat Islam dengan bijak, dengan penuh semangat, tidak ditakluki oleh perasaan takut dan sebagainya. Seharusnya umat Islam ke depan memberikan garis panduan kepada pihak yang lain untuk cara mendepani wabak atau pandemik dengan cara sebaik-baiknya. Dan sebagaimana seringkali ditegaskan ulama, ilmu fiqh dan fatwa mesti sentiasa mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia dari semasa ke semasa. Dan ilmu fiqh tidak harus hanya terhad dalam kitab tanpa mengambil kira realiti yang pantas berubah dan menuntut penyelesaian yang melegakan. Dan masyarakat awam juga perlu dididik dan bersedia untuk menerima realiti semasa dan memanfaatkan fatwa kontemporari demi maslahah kehidupan mereka. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Sekiranya ada cadangan penambahbaikan bolehlah disampaikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله الأمين. معكم عمر محمد معلم، طالب من طلاب الدراسات العليا بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية، أقدم هذا البحث وأشارك هذا المؤتمر العظيم. بارك الله لكم. فبالبداية هذا البحث نتكلم فيه عن آليات وقاية المسلم من مرض الكورونا المستجد
بنظرة الشريعة الإسلامية. فالباحث تكلم في المقدمة عن نشأة هذا المرض وتطوره وتوضيح أسباب انتقاله من المصاب إلى المتعافي، وكذلك وصف أعراض العدوى بداية ظهوره في الأيام الأولى من المرض. وأخيرا الباحث تكلم عن سبل الوقاية منه وعلاجه بأدعية شرعية مع الأخذ بالأسباب. وهذا الموضوع يتحدث خصوصا عن المجتمع المسلم، والباحث أراد أن يرجع المسلمين إلى دينهم وأن يستفيدوا من الأدعية والأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، نشأة هذا المرض. من المعلوم أن هذا المرض تم التبليغ عن أول إصابة بالفيروس عام 1937، وكانت هذه الإصابات وقعت في الطيور مما أدى إلى تفوق المئات منها، ثم بدأت الأعراض هذه تظهر على أنواع أخرى من الحيوانات مثل المواشي والأبقار. وفي السنة 1960 كانت أول اكتشاف عن هذا الفيروس عبر الأجهزة الحديثة، ووجد في الدجاج وكذلك وجد في بعض الحيوانات. وفي عام 2012 هذا المرض وجد في مدينة صينية اسمها ووهان، فهذا المرض قد يسبب لوفاة كثير من الناس، ونتحدث عنه الأعراض الأولية التي يظهرها على المريض في الأيام الأولى من العدوى. فهذا المرض قد لا يظهر على المصاب في الأيام الأولى، لكن يظهر عليه أعراض أولية مثل السعال وارتفاع الحرارة وضيق التنفس وسيلان الأنف. ومن الممكن أيضا أن تسبب بعض الأعراض الأكثر خطورة في حال نزول العدوى إلى المجاري التنفسية السفلية مثل الالتهاب الرئوي، وهذه الأعراض قد تؤدي إلى حدوث الوفاة. لذلك يجب على المسلم اتخاذ نصائح الأطباء لحماية نفسه من الوباء وللمجتمع المسلم بأكمله. قال سبحانه: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وهذه التعليمات منها البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتجنب ملامسة العين أو الأنف، وكذلك غسل اليدين باستمرار بالصابون والماء، وكذلك الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر عند التعامل مع أي شخص، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن العامة. لذلك يجب على المسلم أن يأخذ هذه الأدعية وأن يقرأها قبل نزول الوباء، وكذلك لا بد أن يحافظ بعد نزول المرض عليه، ولا بد كذلك أن يحافظ أذكار الصباح والمساء. فمن هذه الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حينئذ كفيت ووقيت، فتتنحى له الشيطان، فيقول له الشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل في شيء قط إلا استجاب الله له هذا الدعاء. ومن الأدعية كذلك: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك
أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا المرض حتى الآن لم يتمكن العلماء من التوصل لدواء يعالج فيه، لذلك يجب على المسلم أن يأخذ بالإرشادات الأطباء، وكذلك أن يأخذ بالأذكار التي وردت في السنة. الخاتمة، والذي يظهر لنا هذه الأيام أننا لم نجد لقاحا للعدوى، لذلك لا بد أن نلتزم بالتعاليم الطبية، وأسأل الله أن يرفع عن المسلمين هذا العدوى وأن يشفي المسلمين المصابين لهذا الفيروس، إنه الولي والقادر على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuk perbincangan saya pada hari ini adalah mengenai analisis isu dalam pelaksanaan sektor industri yang merupakan hasil kajian pada geran penyelidikan ihram, tajuk pelaksanaan sektor industri dalam industri halal ke arah dan amalan terbaik. Sebagai mukadimahnya, kita dapat lihat bahawa perkembangan industri halal sama ada di peringkat domestik dan global telah secara tidak langsung memacu permintaan terhadap perkhidmatan sertu. Dan bagi memastikan supaya proses pelaksanaan sertu adalah seragam dan terpandu, maka JAKIM telah mengambil inisiatif memperkenalkan garis panduan sertu sebagai rujukan kepada industri. Sertu kalau dilihat dari segi perbahasan ilmu fiqh bermaksud salah satu cabang daripada kaedah penyucian najis, yakni najis mughallazah, iaitulah merujuk kepada anjing dan babi. Manakala dari sudut istilah bahasa Melayu, Kamus Dewan menyatakan sertu adalah istilah yang sinonim dengan samak ataupun menyamak yang selalu disebut dalam istilah bahasa Melayu. Walaupun pada asalnya sertu hanyalah bertujuan untuk memenuhi tuntutan agama bagi membolehkan ibadah solat dilakukan secara sah dan sempurna, namun pada masa kini ia telah pun berubah menjadi satu cabang industri baru. Dan ini terbukti apabila sertu kini mula dilaksanakan secara komersial oleh beberapa syarikat tempatan. Dan di antara perkara ataupun faktor yang menyumbang kepada isu ini adalah disebabkan kerancakan perkembangan industri halal yang menyebabkan semakin ramai para pengusaha industri dalam bidang makanan dan perhotelan ingin beralih kepada persijilan halal. Sejajar dengan itu, sertu telah pun berkembang luas dan meliputi pelbagai sektor seperti dapur, kontena, kapal, premis, mesin dan peralatan. Dan hari ini sertu bukan sahaja mendapat perhatian daripada kalangan masyarakat Muslim, tapi juga bukan Islam. Apabila syarikat mereka ingin berubah kepada yang tidak halal kepada yang halal. Jadi rentetan daripada itu timbul pelbagai soalan. Soalan dan isu mengenai kaedah pelaksanaan sertu dalam era kontemporari, khususnya apabila melibatkan premis yang luas seperti kawasan berkapet dan peralatan rumit seperti mesin yang sensitif dengan air. Dalam keadaan ini sudah tentulah sertu perlu dilakukan secara berhati-hati mengikut kaedah khusus selain penggunaan peralatan serta teknologi moden yang lebih canggih dan sesuai. Di samping itu, sertu pada masa kontemporari ini, zaman kontemporari ini berlainan sekali dengan sertu tradisional. Kerana Nabi sebut sertu tradisional hanyalah perlu menyertu sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan air tanah. Walau bagaimanapun, pada masa kini apabila wujudnya pelbagai jenis peralatan yang sensitif dengan air, maka keadaan tersebut perlulah diraihkan, dan oleh kerana itu JAKIM telah mewujudkan satu garis panduan sertu moden. Objektif kajian ini adalah untuk menganalisis isu-isu yang timbul dalam pelaksanaan sertu industri di Malaysia, dan ini berasaskan
timbul daripada masalah kajian iaitu isu ketidakpatuhan terhadap garis panduan yang telah ditetapkan. Dalam kajian ini, pengkaji telah mengaplikasikan kajian secara kualitatif di mana kaedah pengumpulan data kajian dilakukan secara analisis dokumen, pemerhatian dan termobile secara berstruktur yang melibatkan 5 entiti yang terlibat langsung dengan sertu, iaitu daripada operator sertu dan juga Jabatan Agama Islam. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat kira-kira 7 isu sertu industri. Yang pertamanya ialah isu pematuhan dan garis panduan fatwa. Hasil temubual yang dilakukan oleh pengkaji menunjukkan berlaku isu ketidakpatuhan oleh operator sertu terhadap garis panduan dan fatwa sertu. Lebih khusus lagi, isu ini merujuk kepada penggunaan kandungan produk sertu yang memiliki kadar peratus tanah yang amat kurang berbanding dengan bahan-bahan lain seperti mana yang telah pun ditetapkan oleh JAKIM. Sebagai contoh, JAKIM menetapkan bahawa kadar tanah yang digunakan dimasukkan di dalam sabun sertu mestilah 50% daripada berbanding dengan bahan-bahan yang lain. Walau bagaimanapun, di peringkat industri, mereka hanya memasukkan kadar tanah sebanyak 6% sahaja. Itu amat sedikit jika dibandingkan dengan kadar yang. Yang keduanya adalah isu kefahaman dan pengetahuan, di mana hasil tinjauan menunjukkan kefahaman industri dan juga masyarakat terhadap sertu masih lagi di tahap yang rendah. Dan kadang-kadang sertu dilakukan di tempat yang tidak sepatutnya, sebagaimana digariskan oleh syarak. Isu yang ketiga ialah mengenai peralatan moden sertu. Hasil kajian menunjukkan isu penggunaan peralatan moden sertu yang bertujuan memudahkan proses sertu. Ini kerana dalam keadaan tertentu, sertu tidak dapat dilakukan secara tradisional, terutamanya apabila melibatkan kawasan berkapet, memiliki ruang yang luas dan mesin yang sensitif dengan air. Di antara peralatan yang digunakan oleh industri adalah seperti water jet vacuum, water jet dalam peralatan sertu dan juga penggunaan vacuum penyeduh air. Yang mana isu ini perlu dikaji dengan lebih mendalam oleh pihak Jabatan Agama untuk memastikan bahawa sertu yang dilaksanakan adalah mematuhi syarak. Isu yang keempat adalah mengenai bahan sertu. Dalam pembibitan produk sertu industri, terdapat isu penambahan bahan-bahan lain selain daripada tanah. Antaranya dimasukkan minyak kelapa darah, vitamin E, minyak sawit, SLBS dan seumpamanya yang bertujuan untuk menjadikan produk sertu lebih berkesan lagi. Walau bagaimanapun, apabila kita lihat penambahan bahan-bahan ini telah pun menjejaskan tidak mengikut garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh JAKIM. Yang kelima, isu penambahan kosmetik agama dalam amalan sertu. Di antaranya, amalan yang ditambah adalah seperti azan, bacaan doa dan selawat sebelum acara sertu dimulakan. Dan isu ini sebenarnya tidaklah mematuhi syarak kerana tidak ada panduan yang khusus yang disebutkan oleh syariat mengenai kaedah yang perlu diikut. Syariat hanya menetapkan garis panduan umum iaitu membersihkan kawasan yang terlibat dengan najis secara 7 kali basuhan, salah satu menggunakan air tanah. Yang keenam adalah isu garis panduan sertu khusus bagi setiap skim halal. Kaedah pelaksanaan sertu juga perlu mengambil kira kesesuaian dan keperluan bagi setiap skim persediaan halal di Malaysia. Setakat ini Malaysia memiliki 9 skim persediaan halal dan ini bermaksud perlu diwujudkan garis panduan sertu khas terutamanya yang melibatkan peralatan sensitif seperti bidang-bidang farmaseutical dan peranti perubatan. Yang ketujuh, terakhir adalah kepercayaan industri terhadap kompetensi operator sertu dan Jabatan Agama Islam Negeri. Hasil kajian turut menunjukkan bahawa walaupun sebenarnya operator sertu telah pun dilantik secara oleh JAIN iaitu Jabatan Agama Islam Negeri, namun demikian kepercayaan industri terhadap mereka masih lagi tahap rendah. Sebagai kesimpulan,
dan menyatakan bahawa kelumpungan dalam aspek pematuhan garis panduan sertu ini perlulah dirujuk kepada pihak JAKIM ataupun JAIM untuk memastikan garis panduan tersebut diikuti oleh semua operator sertu. Yang keduanya, bagi isu kefahaman dan pengetahuan yang sederhana, maka dianjurkan untuk diadakan kursus-kursus halal, dan kursus halal ini diselipkan dalam modul sertu. Manakala bagi isu penggunaan peralatan modul sertu, isu ini perlulah dikaji dengan lebih terperinci dalam aspek hukum, dimastikan ianya adalah selaras dengan kaedah syarak. Yang keempat, kaedah sertu perlulah dibuat mengikut garis panduan asal yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, di samping meraihkan keperluan terhadap sertu moden dengan mengikut fatwa yang telah pun ditetapkan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Yang kelima, perlu dibangunkan garis panduan khusus istilah halal di Malaysia. Dan yang terakhir adalah perlunya penyelarasan bidang kuasa sertu antara JAIM, pematuhan sertu terhadap garis panduan sertu yang dikeluarkan bagi memastikan sertu yang dilaksanakan pada hari ini benar-benar adalah patuh syariah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tajuk perbentangan saya pada pagi ini adalah mengenai analisis fatwa air sisa kumbahan daripada sumber mutanajis. Kajian ini merupakan kajian hasil kajian di bawah Geran Penyelidikan USIM UGC yang bertajuk pembersihan air mutanajis daripada sisa kumbahan menurut kerangka syariah. Objektif kajian ini adalah untuk menganalisis fatwa-fatwa berkaitan air terawat dari sisa kumbahan dalam aspek perubahan yang berlaku daripada sifat asalnya yang mutanajis pada mustakmal ataupun bersih, yakni air mutlak. Mana air sisa kumbahan ini kita sedia maklum bahawa ia berasal daripada bahan-bahan yang bercampur dengan najis. Air kumbahan yang dikumpulkan di dalam loji rawatan air kumbahan indah water konsortium. Dan isunya adalah sama ada air kumbahan yang telah pun dibersihkan dan dibuang secara kotoran tersebut boleh berubah menjadi air yang mutlak dan boleh digunakan untuk bersih. Itu adalah isu kajian ini. Metodologi kajian adalah berdasarkan kepada kajian kualitatif, di mana kaedah pengumpulan data adalah berdasarkan kepada teknik analisis dokumen terhadap fatwa-fatwa yang telah pun dikeluarkan. Hasil kajian yang dilakukan oleh penyelidik menunjukkan bahawa air sisa kumbahan yang telah pun dirawat menurut kebanyakan fatwa yang terdapat sama ada di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa, maka air sisa kumbahan tersebut dikategorikan sebagai air yang suci, lagi menyucikan, yakni bersamaan dengan hukum air mutlak. Kerana telah berlakunya proses perubahan untuk menghilangkan najis dan mengekalkan semula sifat asal air yang suci lagi menyucikan. Justru air tersebut, yakni air sisa kumbahan yang telah pun diproses tersebut, boleh digunakan dan harus digunakan untuk siraman pokok. Bahkan ia boleh digunakan untuk minuman selagi mana tidak memudaratkan kerana air tersebut telah kembali kepada sifatnya yang asal. Di sini kita dapat lihat bahawa fatwa telah pun melihat kepada aspek taghyir ataupun perubahan yang berlaku, yakni perubahan illah yang berlaku. Walaupun pada asalnya air sisa kumbahan tersebut telah pun bercampur dengan najis, namun oleh kerana hasil produk akhir
air yang terawat tersebut telah pun dihilangkan segala sifat-sifat najis, maka banyakkan fatwa mengharuskan menggunakannya bahkan untuk tujuan bersuci. Dan kita dapat lihat bahawa fatwa-fatwa yang mengharuskan penggunaan air sisa kumbahan ini datang daripada berbagai negara, di antaranya pejabat mufti wilayah persekutuan yang menghukumkannya sebagai harus. Begitu juga muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan yang juga menghukumkan air tersebut sebagai harus digunakan. Begitu juga fatwa yang telah pun dikeluarkan oleh Darul Ifta Arab Saudi. Begitu juga yang keempat, fatwa oleh Majlis Agama Islam Singapura. Bahkan di Singapura mereka mempunyai satu industri iaitu produk New Water. Produk New Water ini adalah hasil air kumbahan yang telah pun dibersihkan dan dimatikan kuman-kuman mikrob yang terdapat dalam air sehingga air tersebut dijual untuk sebagai air minuman. Yang kelima adalah fatwa oleh Majlis Ulama Indonesia yang turut mengatakan bahawa air sisa kumbahan yang telah pun dirawat dan dihilangkan segala aspek najisnya sebagai air yang. Sebagai kesimpulannya, dapatlah dinyatakan bahawa penetapan hukum air sisa kumbahan daripada sumber mutanajis dan mustakmal adalah berpandukan kepada aspek perubahan illah, yakni illah najis yang berlaku. Dan di dalam Islam terdapat 3 kaedah penyucian air, iaitu sama ada secara penyaringan bahan najis ataupun disebut sebagai tariqat an-nazah. Yang kedua, menambahkan air bersih sehingga mencukupkan air kumbahan tersebut menjadi 2 qolah ataupun disebut sebagai tariqah al-mukaththarah. Dalam hadis disebutkan idza balagha al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath. Apabila air tersebut telah pun cukup 2 qolah, maka air tersebut tidak lagi menanggung sebarang, tidak lagi dikira sebagai air najis. Dan yang ketiga, mengambil kira perubahan sifat air iaitu secara semula jadi ataupun menggunakan bahan bantu untuk menghilangkan sifat najis pada air ataupun disebut sebagai tariqat at-taghyir. Kesemua kaedah yang dinyatakan dalam cadangan ini dilihat selaras dengan amalan rawatan air yang dilaksanakan oleh Indah Water Consortium di loji-loji rawatan kumbahan yang terdapat di Malaysia. Namun demikian, aspek keselamatan air terawat daripada sisa kumbahan perlulah dipastikan supaya pengguna adalah selamat daripada terkena jangkitan-jangkitan penyakit-penyakit yang dibawa oleh bakteria yang terdapat dalam air sisa kumbahan tersebut. Dari segi hukum jelas bahawa ini harus, tetapi dalam aspek keselamatan air juga perlu diambil kira supaya ia benar-benar selamat digunakan untuk tujuan taharah ataupun bersuci. Sekian sahaja perbincangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Kerangka Perundangan Sertu dalam Industri Halal di Malaysia. Okay, ini adalah merupakan salah satu kertas kerja hasil daripada kajian projek sertu yang dibiayai oleh PPP USIM dan juga Ihram. Okay, jadi apa yang akan dibentangkan pada pagi ini adalah berkaitan dengan pendahuluan, permasalahan kajian, metodologi, pematuhan garis panduan dan fatwa keselarasan dalam keadaan sertu, pemantauan penguasaan, perbincangan dan rumusan. Ini adalah sedikit outline tentang bagaimana pembentangan pada hari ini akan dilaksanakan. Okey, seperti mana kita sedia maklum, sertu ini memang satu perkara yang terkenal dan tidak asing di kalangan umat Islam.
yang bermazhab Syafi'i. Kerana apa? Biasanya kita akan melaksanakan sertu apabila memerlukan penyucian kepada mana-mana bahagian yang terkena najis mughallazah. Iaitu dengan satu campuran air dengan diikuti satu campuran air tanah bercampur tanah dengan diikuti 6 kali air mutlak. Walau bagaimanapun kita boleh lihat dalam aspek pensijilan halal, salah satu daripada perkara yang perlu dilihat adalah dalam aspek sertu. Kalau di Malaysia ni kita cakap sertu biasanya tak begitu familiar, lebih dikenali sebagai samak. Tapi samak ini normally kita merujuk kepada samak kulit. Jadi sertu ini lebih kepada najis mughallazah. Ini daripada segi perbezaan fahaman terma yang digunakan pakai di Malaysia. Manakala terdapat permintaan tinggi daripada pengguna produk dan servis yang mementingkan kesucian dan kehalalan barangan mereka gunakan, maka pengeluar produk dan servis juga sanggup memenuhi syarat yang dikenakan bagi memastikan mereka mendapat pensijilan halal. Jadi kalau kita lihat ada 9 pensijilan halal yang ada di Malaysia. Yang mana kalau kita melihat kepada aspek ataupun komponen-komponen yang dinyatakan dalam pensijilan halal, sertu adalah salah satu daripada komponen yang perlu dilihat bagi memastikan pematuhan terhadap pensijilan ini. Walau bagaimanapun proses sertu ini bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan. Mereka boleh mewujudkan prosedur ataupun operasi standard secara bertulis berkaitan sertu sebagai persediaan sekiranya berlaku ketidakakuran yang perlu kepada proses sertu. Dan ini boleh dilihat dalam salah satu keperluan dalam sistem jaminan halal dan juga sistem pengurusan halal Malaysia 2019. Sistem pengurusan halal Malaysia 2019 juga telah menggariskan bahawa prosedur sertu yang dibangunkan hendaklah selari dengan garis panduan yang diterbitkan oleh JAKIM dan juga peraturan yang ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri. Dan rekod ini juga disimpan untuk kemudahan audit. Walau bagaimanapun kita boleh melihat kaedah sertu yang lazimnya dilakukan secara tradisional ada kalanya tidak sesuai dipraktikkan pada setengah industri. Kerana apa? Kerana kita boleh melihat kebanyakan industri ini menggunakan mesin-mesin yang sophisticated. Ada yang tak boleh kena air, ada yang tidak boleh kena tanah. Jadi dia tidak sesuai untuk semua industri. Sekiranya dibuat secara kaedah tradisional, kemungkinan ada mesin-mesin yang sensitif akan mudah rosak jika terkena air tanah. Jadi perlu ditetapkan penetapan kepada spesifikasi dan standard tanah yang bersesuaian. Jadi kalau kita lihat di sini, antara permasalahan dalam pelaksanaan sertu adalah kaedah sertu yang lazimnya dilakukan secara tradisional ada kalanya juga tidak sesuai dipraktikkan pada setengah industri. Yang kedua daripada segi bidang kuasa sertu dan yang ketiga isu penguatkuasaan. Daripada segi metodologi kajian, kajian ini menggunakan kaedah penyidikan kualitatif. So selain daripada analisis dokumen, kami juga melaksanakan temu bual secara mendalam dengan pihak syarikat, otoriti agama serta pemerhatian lapangan. Bagi pematuhan garis panduan dan fatwa, berdasarkan kepada hasil temu bual yang dijalankan menunjukkan ada juga isu ketidakpatuhan oleh operator sertu terhadap garis panduan dan fatwa sertu. Secara lebih khusus, isu ini berkaitan dengan penggunaan produk sertu yang memiliki kadar peratusan kandungan tanah yang kurang berbanding bahan-bahan lain. Ini seperti yang saya telah nyatakan tadi, sebab ada setengah mesin ini dan setengah produk ini dia tidak boleh letak tanah yang terlalu banyak. Contoh, kita lihat kenyataan syarikat B. Kalau mengikut JAKIM minimum 0.6% ini kandungan tanah. Berlebihan memang banyak, lebih lah. Tapi kalau tengok syarikat B, dia kata maksimum 5% saja. Kalau kurang daripada 5%, dia boleh menyebabkan pecah. Ini contoh yang menggunakan produk seperti sabun. Jadi sabun tu tak boleh nak hold, dia akan jadi mudah pecah. Jadi ada isu lah di sini yang kita lihat. Garis panduan ada tapi tidak diikuti sepenuhnya oleh operator sertu. Yang kedua, tiada keselarasan dalam kaedah sertu. Ini juga adalah salah satu daripada cabaran untuk keseragaman SOP antara negeri. JAKIM sudah mengeluarkan SOP yang akan dipakai oleh semua Jabatan Agama Negeri untuk memudahkan semua pihak. Tetapi berlaku juga ketidakselarasan dalam pelaksanaan kaedah sertu ini. Contoh, kita boleh lihat Jabatan J tengah buat penyelarasan untuk mekanisme
Jadi selarasan telah cuba dibuat tapi tiada punca kuasa yang jelas. Jadi memandangkan mereka hanya buat untuk pensijilan dan ada mesyuarat jawatankuasa pelaksana seluruh Malaysia, mesyuarat jawatankuasa pelaksana Persatuan Halal Malaysia, okey, maka perbincangan tengah dilaksanakan. So kita harapkan agar dapat keselarasan segeralah untuk memastikan tidak timbul isu ini ataupun punca kuasa itu dapat lebih jelas antara negeri. Okey, yang ketiga dia aspek pemantauan dan penguatkuasaan. Okey, untuk serta tujuan pensijilan, okey, ianya memerlukan pengesahan pihak jain atau pemain. Jadi untuk pensijilan jelas punca kuasa. Tapi untuk yang sertu bukan untuk tujuan halal seperti nak sertu rumah, kolam renang, kenderaan persendirian, sofa dan sebagainya. Ini masih tidak jelas daripada segi aspek pemantauan dan penguasaannya. Jadi boleh lihat di sini kenyataan Wakil Jabatan S. Jadi berdasarkan kepada kajian ini, kami mendapati bahawa garis panduan sertu perlu dikemaskini selari dengan keperluan semasa dan mengambil kira keperluan industri yang mempunyai kekangan yang berbeza. Terdapat keperluan garis panduan sertu khusus bagi setiap skim halal. Dan daripada segi punca kuasa juga perlu jelas supaya tidak timbul isu bidang kuasa antara negeri untuk pelaksanaan sertu. Tak adalah produk J ini berada di Selangor tetapi sertu dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Terengganu sebagai contohnya. Jadi dia kena jelas daripada isu bidang kuasa supaya tidak timbul kekeliruan yang juga menyukarkan proses kepada syarikat-syarikat yang memerlukan khidmat sertu. Yang ketiga, perlu diwujudkan satu kaedah sertu di peringkat negeri yang dapat diselaraskan antara negeri-negeri dan secara tidak langsung menyelesaikan permasalahan berkaitan bidang kuasa yang timbul dalam pelaksanaan sertu. So penghargaan kepada PPP USIM dan juga IHRAM yang telah memberikan dana untuk penyelidikan ini. Jadi saya rasa itu saja. Sekiranya ada soalan boleh ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Saya Abdul Aziz bin Hussein daripada Jabatan Syariah Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra Kias, Lampuri, Kota Baru. InsyaAllah akan membentangkan taksis an-nutqi dengan kias dan aplikasi hukumnya dalam mencegah pandemik COVID-19. Kajian ini membincangkan kaedah taksis an-nutqi dengan kias dan aplikasi hukumnya dalam mencegah pandemik COVID-19. Kaedah ini dianggap sebagai kaedah yang kurang popular kerana jarang diketengahkan oleh ulama dalam proses istinbat hukum. Kaedah ini, fokus kajian ini adalah berkait dengan isu-isu hukum secara terpilih semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, seperti penangguhan solat Jumaat dan juga solat berjemaah di masjid serta penjarakan sembahyang dalam saf solat. Kajian ini mengetengahkan pandangan dan perbincangan ulama mengenai turuk ijtihad dalam mengharmonikan di antara dalil-dalil yang bertentangan, dipanggil sebagai at-ta'arud al-adillah, melalui pendekatan kaedah taksis an-nutqi dengan kias. Sumber-sumber yang dirujuk adalah berdasarkan dalil-dalil hukum dan diolah menurut ilmu kaedah usul fiqh. Sebagai pendahuluan, nusus syarak iaitu Al-Quran dan juga Sunnah merupakan sumber rujukan hukum yang paling utama dalam syariat Islam yang dikenali sebagai dalil al-naqli. Dalam menyelesaikan permasalahan ataupun isu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah secara jelas, maka para ulama berijtihad menggunakan ilmu usul fiqh. Nusus syarak dalam Al-Quran dan Sunnah ini kadang-kadang datangkan dalam bentuk bersifat umum, khusus, mutlak, mujmal, muqayyad dan seumpamanya. Kepelbagaian sifat nusus syarak ini telah pun menimbulkan perbahasan di kalangan para ulama ataupun mujtahid mengenai cara dan kaedah untuk beramal dengannya ketika menetapkan sesuatu hukum. Misalnya ada satu dalil yang saling bertentangan. Misalnya terdapat dua dalil yang saling bertentangan. Satu dalil menunjukkan hukumnya sebagai haram dan satu dalil lagi menunjukkan hukumnya sebagai harus.
ataupun terdapat dua dalil yang saling berbeza hukumnya, hal ini dipanggil sebagai at-ta'arud. Umpamanya seperti dalam perihal perbincangan berkaitan dengan hukum kewajipan beriddah kepada wanita yang diceraikan sama ada sebelum berlaku persetubuhan atau selepasnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah mereka menunggu dengan menahan diri mereka, iaitu beriddah daripada berkahwin selama 3 kali suci daripada haid. Sedangkan terdapat ayat yang lain yang menjelaskan pengecualian beriddah bagi wanita yang diceraikan sebelum berlaku persetubuhan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Hai orang yang beriman, bila kamu menikahi perempuan yang beriman dan kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak wajib ke atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Jadi kedua-dua ayat yang kita sebutkan ini dilihat saling bertentangan dari sudut hukum. Satu mewajibkan iddah dan satu lagi tidak mewajibkan iddah. Namun pada hakikatnya tidak ada pertentangan dalam syariat Islam, walaupun terdapat bagai bentuk dalil yang saling berlawanan. Bentangan yang kita lihat itu hanya dari sudut pandangan zahir sahaja, supaya mujtahid berpeluang untuk menyingkap rahsia di sebalik tekstual nusus syarak. Jadi ini bererti menjadi kewajipan dan tugas sejarah Islam untuk menyelesaikan pertentangan dalil tersebut. Maka dalam hal ini para ulama menggunakan pendekatan yang berbeza dalam menyelesaikan at-ta'arud al-adillah. Metod yang pertama yang digunakan ialah aliran mutakallimin, pendekatan daripada ulama mutakallimin. Mereka menggunakan kaedah atau pendekatan dalam at-ta'arud al-adillah ini secara tertib mengikut tahap berikut. Yang pertamanya ialah al-jam'u wa at-taufiq, iaitu menghimpun dan mengkompromikan di antara dua dalil yang saling berlawanan dengan cara yang boleh diterima oleh syarak. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang mereka yang kedua iaitu at-tarjih, mentarjihkan di antara dua dalil tersebut. Dan yang ketiga an-nasakh, iaitu memasukkan salah satu daripada dua dalil yang saling berlawanan. Dan yang keempat ialah at-tasaqut, iaitu menggugurkan dua dalil yang saling berlawanan apabila tidak mampu untuk menghimpunkan dan mentarjihkannya. Ini kaedah pertama daripada ulama mutakallimin. Manakala ulama Hanafiyah pula menggunakan pendekatan yang berbeza. Cara mereka yang pertama iaitu ialah an-nasakh, memansuhkan. Yang kedua al-jam'u yang kedua at-tarjih, iaitu menguatkan salah satu daripada dalil yang saling berlawanan. Dan yang ketiga al-jam'u wa at-taufiq, iaitu menghimpun dan mengkompromikan. Dan yang keempat at-tasaqut. Setelah kita memahami pendekatan yang berbeza oleh para ulama mutakallimin dan juga Hanafiyah dalam menyelesaikan pertentangan antara dalil tersebut, maka jelas kepada kita bahawa pendekatan menghimpunkan di antara dua dalil merupakan salah satu cara yang dipakai oleh ulama dalam proses istinbat hukum. Cumanya jumhur mutakallimin menjadikan kaedah al-jam'u wa at-taufiq sebagai langkah yang paling utama, yang pertama untuk mencari jalan keluar dalam isu at-ta'arud, manakala ulama Hanafiyah menjadikan kaedah ini sebagai langkah yang ketiga. Pendekatan al-jam'u wa at-taufiq ini sebenarnya juga boleh dicapai melalui kaedah takhsis an-nutqi dengan qiyas. Bagi nusus syarak yang bersifat umum, hukum-hukumnya didatangkan dalam bentuk yang tidak terbatas, merangkumi setiap aspek dan keadaan. Maka dalam hal ini, para ulama usul telah berbahas panjang lebar mengenai hukum beramal dengan dilalah al-am sebelum wujud pentakhsisnya. Sebagian mereka pandangan bahawa ulama usul telah sepakat di atas ketidakharusan beramal dengan nas umum sebelum terlebih dahulu mencari mukhassisnya. Namun pandangan ini telah pun disangkal oleh sebahagian ulama yang lain dan menyatakan bahawa harus beramal dengan nas umum sebelum ditemui mukhassisnya. Imam Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Waraqat, Matan Al-Waraqat, telah pun menjelaskan tentang pembahagian takhsis. Ia terbagi kepada dua, takhsis muttasil dan takhsis munfasil. Takhsis muttasil
boleh kita pecahkan kepada al-istisna, yang kedua taqyid bi asy-syarti, itu pengaitan dengan syarat, yang ketiga taqyid bi as-sifah, dan yang keempat al-ghayah. Kalau taksis mufassir pula terpecah kepada 5, iaitu ialah taksis Al-Quran dengan Al-Quran, taksis Al-Quran dengan Sunnah, taksis Sunnah dengan Sunnah, taksis Sunnah dengan Al-Quran, dan yang keempat taksis Sunnah dengan Sunnah, dan yang kelima ialah taksis Al-Quran dan Sunnah dengan Qiyas. Inilah yang disebut sebagai taksis An-Nutqi dengan Qiyas. Jadi perbincangan ini adalah berkaitan dengan taksis An-Nutqi dengan Qiyas. Kajian berkaitan penerimaan ulama usul terhadap taksis An-Nutqi dengan Qiyas sebagai kaedah istinbat hukum telah mendapati bahawa pendapat mereka boleh dirumuskan kepada 4 kelompok. Kelompok yang pertama ialah kelompok yang bersetuju bahawa taksis An-Nutqi dengan Qiyas adalah harus digunakan secara mutlak. Ini merupakan pandangan daripada jumhur para ulama. Manakala kelompok yang kedua pula ialah kelompok yang bersetuju dengan keharusan penggunaan taksis An-Nutqi dengan Qiyas, namun secara bersyarat. Di antara syaratnya ialah hendaklah menggunakan Qiyas jali. Ada banyak syaratlah, saya sebutkan sedikit saja. Antaranya jika nas umum telah ditaksiskan terlebih dahulu sebelum Qiyas. Antaranya juga ialah jika nas umum ditaksiskan dengan dalil munfasil, dan jika ilahnya sabit melalui nas ataupun ijma', dan jika qiyas lebih kuat daripada lafaz umum, dan jika perkara asal bagi sesuatu yang dikiaskan terbit daripada lafaz umum melalui nas. Namun kelompok yang ketiga pula mengatakan tidak bersetuju dan tidak harus penggunaan taksis An-Nutqi dengan qiyas secara mutlak, dan kelompok yang keempat pula berpendapat sebagai at-tawaquf. Bagaimanakah aplikasi kaedah taksis An-Nutqi dengan Qiyas ini dalam proses istinbat hukum? Terdapat suatu nas umum dalam Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan mengenai masalah tertentu. Kemudian nas umum tersebut telah pun ditaksiskan oleh nas yang lain. Namun terdapat pula isu baru, iaitu perkara cabang yang hampir menyamai masalah yang telah ditaksiskan tadi, di mana ilah hukumnya adalah sama. Contohnya seperti di sini adalah seperti contohnya hukuman ke atas sahaya lelaki yang berzina. Abu Ya'la Al-Fara' dan juga As-Sam'ani berkata bahawa hukuman 50 kali sebatan ke atas sahaya lelaki yang berzina adalah hasil istinbat melalui nas umum yang telah pun ditaksiskan dengan qiyas. Ayat asalnya dalil daripada Allah Ta'ala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah mereka itu disebat setiap mereka daripada keduanya 100 kali sebat. Ayat di atas adalah umum kerana merangkumi lelaki, wanita dan lelaki yang berzina, sama ada merdeka ataupun sahaya. Hukuman ke atas mereka adalah sebanyak 100 kali sebatan. Namun hukuman ke atas sahaya wanita telah pun ditaksiskan oleh nas yang lain yang berbunyi فَإِذَا أُحْصِنَّا فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Kemudian jika setelah mereka perempuan-perempuan itu berkahwin lalu mereka melakukan perbuatan keji, itu zina, maka mereka dikenakan separuh daripada hukuman seksa yang ditetapkan ke atas perempuan-perempuan yang merdeka. Jadi ayat dalam surah An-Nisa, ayat 5 dalam surah An-Nisa di atas ini, yang kita sebutkan ini telah pun mengkhususkan hukuman ke atas wanita sahaya yang berzina dengan sebatan sebanyak 50 kali. Namun tidak diterangkan pula bagaimana hukuman ke atas sahaya lelaki yang berzina, maka dikiaskan hukuman ke atas sahaya wanita yang berzina dalam ayat 25 surah An-Nisa yang tersebutkan tadi ke atas sahaya lelaki yang berzina, kerana kedua-duanya mempunyai persamaan ilah hukum dari sudut perhambaan. Jadi dari sudut aplikasinya kita lihat bagaimana satu peringkatnya ada nas umum, iaitu hukuman ke atas perempuan dan lelaki yang berzina disebat dengan 100 kali, sama ada mereka merdeka ataupun sahaya. Peringkat yang kedua ada peringkat dalil
dalil khusus ataupun taksis, iaitu hukuman ke atas sahaya wanita yang berzina disebat sebanyak 50 kali. Maka bagaimana hukum ke atas sahaya lelaki? Maka peringkat ini, peringkat yang kedua, yang ketusnya ialah peringkat qiyas. Itu kena ada perkara asal, iaitu hamba sahaya yang berzina, dan hukum bagi perkara asal sebatan sebanyak 50 kali. Dan perkara cabangnya ialah lelaki yang berzina, lelaki sahaya yang berzina. Ada persamaan ilah di antara keduanya, iaitu ialah sudut perhambaan. Maka hukumnya bagi lelaki sahaya yang berzina ialah juga 50 kali sebatan. Jadi dengan cara menghimpun dan mengkompromikan di antara dua dalil yang tersebutkan tadi melalui kaedah taksis, maka ia boleh menyelesaikan permasalahan at-ta'arud. Kemudian isu hukuman ke atas sahaya lelaki yang berzina diselesaikan melalui pendekatan qiyas. Inilah yang dipanggil sebagai aplikasi kaedah taksis nutqi dengan qiyas dalam proses istinbat hukum. Sekarang kita akan masuk kepada poin utama perbincangan, iaitu ialah aplikasi kaedah taksis nutqi dengan qiyas dalam isu penangguhan solat Jumaat dan juga solat berjemaah di masjid. Pada asasnya, kewajipan solat Jumaat tidak gugur tanpa sebarang keuzuran syarak. Kalau ada keuzuran, maka dikecualikan dan juga mendapat keringanan daripada syarak. Nabi SAW bersabda, "Man sami'al munadiya falam yamna'hu min itba'ihi udhrun fala salatalah." Qalu wa mal udhru? Qala khaufun aw marad. Barang siapa yang mendengar azan dan tidak punya alasan sehingga tidak menjawabnya atau iaitu mendatangi solat, maka tidak terima solat yang dia kerjakan, solat Jumaat tersebut. Maka para sahabat bertanya, apa alasan uzur itu ya Rasulullah? Maka baginda menjawab, takut dan juga sakit. Jadi hadis di atas ini menerangkan secara umum tentang alasan yang menjadi sebab kepada seseorang dibenarkan untuk tidak hadir solat Jumaat dan juga solat berjemaah di masjid, iaitu kerana takut ataupun sakit. Kedua-dua alasan ini boleh disifatkan sebagai suatu kemudaratan. Pun begitu, terdapat larangan secara khusus daripada Rasulullah SAW ke atas sahabat yang memakan bawang putih atau bawang merah daripada hadir solat di masjid. Ilahnya adalah kerana ia boleh memudaratkan jemaah yang lain. Nabi SAW bersabda, "Man akala thuman aw basalan faly'tazilna aw qala faly'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitih." Siapa yang memakan bawang putih atau bawang merah, maka jauhilah kami, atau baginda juga bersabda, jauhilah masjid kami dan duduklah ia di rumahnya. Larangan daripada hadir solat ke masjid atau dalam hadis ini adalah melibatkan perkara tahsiniyat, iaitu kerana mengganggu jemaah dengan bau yang tidak menyenangkan. Mudarat yang terhasil daripada bau bawang secara logiknya tidak sampailah kepada tahap mematikan. Jadi bila kita tengok kepada keadaan pandemik COVID-19, mudarat yang lebih besar yang melibatkan perkara daruriyat seperti nyawa, maka ia lebih utama. Maka kita boleh aplikasikan di antara dalil ini kepada pandemik COVID-19. Jadi bagaimana cara kita aplikasikan kaedah ini kepada pandemik COVID-19? Pertamanya, nas umum daripada hadis tadi memberikan keizinan untuk tidak hadir solat Jumaat ataupun solat berjemaah kerana takut dan sakit. Kemudian ada dalil khusus yang memberikan yang melarang untuk hadir solat ke masjid kerana bau yang tidak menyenangkan. Jadi dalam hal ini kita mengkiaskan kepada isu yang berlaku itu pandemik COVID-19. Perkara yang disebut dalam hadis, perkara asal ialah makan bawang. Hukum ialah dilarang hadir ke masjid. Manakala perkara cabang, perkara yang baru iaitu ialah berkaitan dengan pandemik COVID-19. Di antara ilah yang menyamakan di antara perkara cabang dengan perkara asal iaitu ialah kedua-duanya adalah memudaratkan jemaah. Maka dalam hal ini para jemaah juga tidak dibenarkan untuk hadir ke masjid. Jadi arahan sebarang penangguhan sebarang aktiviti keagamaan di masjid dan surau pada ketika pandemik COVID-19 ini boleh dipahami sebagai mengaplikasikan hukum yang telah pun dikeluarkan melalui kaedah taksis nutqi dengan qiyas. Di samping itu juga ia bertujuan untuk memutuskan rantaian jangkitan virus
Kemudian bagaimana pula aplikasi takhsis an-nutqi dengan qiyas dalam penjarakan sembahyang dalam saf solat? Dalam situasi yang biasa tanpa sebarang darurat dan kekurangan seperti peperangan, sakit atau takut, merapat serta meluruskan saf dalam sembahyang berjemaah hukumnya adalah sunat dan termasuk daripada sebahagian kesempurnaan solat. Nabi SAW bersabda, "Sawu sufufakum fa inna tasbitas sufuf min iqamatis salat." Luruskanlah saf-saf kamu kerana sembahyang kerana sesungguhnya ia sebahagian daripada kesempurnaan mendirikan. Dan saf yang paling utama adalah saf yang pertama berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was safil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Sekiranya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat pada azan dan saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapati cara untuk mendapatkannya melainkan dengan cara mencabut undi, maka pasti mereka akan mencabut. Namun bagaimana pula hukum dengan saf dengan solat berjemaah dengan dalam keadaan jarak 1 meter antara imam dengan makmum serta makmum dengan makmum yang lain dalam tempoh pandemik COVID-19? Maka hal ini boleh dihuraikan melalui pendekatan kaedah takhsis an-nutqi dengan qiyas. Dalil umum daripada hadis Nabi SAW yang menyarankan supaya kita ini berubat apabila terkena penyakit. Nabi bersabda, "Inna Allaha anzala da' wa dawa' wa ja'ala li kulli da'in dawa'an tadawau wa la tadawau ihramin." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan penyakit dan ubat serta menjadikan penyakit dan ubat serta menjadikan bagi setiap penyakit ada ubatnya. Maka berubatlah kamu dan jangan kamu berubat dengan benda yang haram. Cara rawatan berubat ini bukan hanya dengan makan ubat sahaja, namun boleh juga dilakukan dengan cara pencegahan awal seperti daripada terkena jangkitan. Nabi SAW umpamanya menegaskan supaya menjauhkan diri daripada pesakit kusta kerana diimbangi akan dijangkiti. Nabi bersabda, "Fira minal majzumi firaraka minal asadi." Jauhilah penyakit kusta jika kamu lari daripada singa. Oleh itu, dalam aplikasi hukum bagi kes ini menggunakan kaedah takhsis an-nutqi dengan qiyas dipahami sebagaimana berikut. Pertamanya, terdapat nas umum daripada dalil yang menunjukkan saranan supaya kita ini berubat. Dan dalil yang khusus menerangkan kepada kita supaya menjauhi penyakit yang berjangkit. Jadi dalam perkara ini disebut perkara asal dan hadis Nabi tadi kita sebutkan iaitu penyakit kusta. Dan hukum bagi perkara asal ini iaitu Nabi meminta supaya kita menjauhkan diri. Dikiaskan dengan perkara cabang iaitu berkaitan dengan virus corona, dan persamaan di antara hukum bagi perkara cabang dengan perkara asal ialah kerana kebimbangan dijangkiti penyakit. Maka dalam hal ini hukum bagi perkara cabang umpama seperti virus corona juga ialah kita menjauhkan diri daripada terkena penyakit tersebut. Maka dalam hal ini pengamalan salat berjemaah dalam keadaan renggang 1 meter dikira masih sah dalam situasi pandemik COVID-19 dan dikira sebagai mengambil pendekatan menjauhkan diri seperti yang kita bincangkan dalam qiyas hukum sebentar tadi. Bahkan Profesor Dr. Khalid Ibn Ali Musyaikih berkata sunnah bahawa saf solat itu harus berdekatan jarak atau antara satu saf dengan saf berikutnya adalah berukuran seukuran tempat sujud. Tetapi jika berjauhan jarak diperlukan kerana bimbang terjangkit penyakit, maka berjauhan saf tidak mengapa walaupun seorang harus solat berdiri di belakang saf kerana keperluan. Sebagai kesimpulan daripada perbincangan kita dalam tajuk ini, penggunaan kaedah takhsis an-nutqi dengan qiyas dikira telah menyelesaikan pertikaian hukum dalam isu penangguhan solat Jumaat dan solat berjemaah di masjid serta penjarakan sembahyang dalam saf solat ketika musim perintah kawalan pergerakan. Dalil yang bertentangan itu telah pun dileraikan secara harmoni melalui pendekatan al-jam'u wa taufiq melalui kaedah takhsis an-nutqi dengan qiyas. Jadi hasil bincangan hukum secara tidak langsung sebenarnya telah pun diaplikasikan oleh kerajaan
melalui arahan supaya ditangguhkan sebarang aktiviti keagamaan di masjid dan surau ketika awal tempoh PKP serta mengekalkan arahan penjarakan fizikal bagi memutuskan rantaian virus corona daripada terus berjangkit. Walaupun kaedah ini jarang diaplikasikan oleh para ulama dalam proses istinbat hukum kerana ia bukan sebagai kaedah yang utama, namun hanya sebagai pelengkap kepada proses cari-cari hukum yang telah pun sedia ada. Tapi sebenarnya ia juga boleh menyelesaikan isu yang berlaku, khususnya isu yang baru menimpa masyarakat kita sepanjang tempoh PKP akibat daripada pandemik COVID-19. Jadi terima kasih kepada semua kerana sudi untuk mendengar bicara dan perkongsian saya. Mohon maaf atas silap bicara. Qul qouli hadza astaghfirullahalazim li lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warm greeting to the chairperson and the members of the conference. Okay, my name is Ravindran Nadarajan. I'm the author for the title and spousal rights on the claim of futures asset and the financial resources as matrimonial asset. A comparative studies on the Malaysia's Law Reform Marriage and Divorce Act 1976, Australian's Family Law Act 1975, and New Zealand Property Relationship Act 1976. And my co-authors is Dr. Shaslina Kamaruddin from UPSI. Okay, the directions of this paper. Okay, under Section 76 of Law Reform Marriage and Divorce Act 1976, the court have limited classification of matrimonial asset distributed upon divorce on the claim related to the existing asset, okay, acquired during the course of marriage, such as matrimonial home, buildings, land, and etc. Nevertheless, with the economic status of the spouse, this traditional claim should be expanded to include claim on futures asset such as EPF, insurance, capital investment, and etc. Okay. On this basis, most of the spouses has contributed either directly or indirectly towards raising up the welfare of the family. Thus, upon divorce, mostly non-acquired spouses were left behind with nothing. Therefore, it is fair to include this futures asset in the distribution for matrimonial asset, okay, upon divorce. Okay, this paper intended to look into judicial decisions approaches apply in the foreign countries, and our focus will be New Zealand and Australia, and this will be a comparative studies where in New Zealand, Australians, they determine on these financial resources, which is identified also as other than existing asset to be taken into consideration as a matrimonial property for distribution. Okay, our research methodologies adopted in these papers are judicial and doctrinal analysis. And with a comparison of the New Zealand and Australia, we also will look into on the Malaysia's Law Reform Marriage and Divorce Act 1976, especially on the Section 76. Okay, these are the countries that we are chosen, which is Australian's family law, New Zealand property relationship, and also Malaysian's. Okay, when we look on the Section 76 of Law Reform Marriage Act, okay, the act itself, it's not clearly defined what types of property will be classified as a property that's subject for the distribution of matrimonial property. But throughout the case law interpretation, okay, so far these are the properties that define as the matrimonial properties, which is about matrimonial home, buildings, land, and etc. Okay, then our studies is to look into the another areas of the law where whether the futures asset have a ground to be distributed as a matrimonial asset. Okay, and with the economic status of the spouses, where these traditional claim, which is normal claims, the existing asset under the Section 76 should be expanded to include claim on futures asset to be distributed as a matrimonial property. Okay, by looking into the approach, okay, the approaches from the New Zealand and also the Australians. Okay,
When we look on the cases, the early cases on the Ching Seng Ho, the court somehow defined on the futures asset, but reluctant to give further explanation whether it will be fall under the categories of the Section 76. And the recent cases, Yap Yen Pure cases, where the court refused to give the definition of the futures asset as a matrimonial asset. Okay. When we look on the comparison studies, okay, on the New Zealand's Properties Relationship Act, okay, we come across some cases where the court interpret, okay, by giving the judgments where the so-called of the earning capacities, financial resources, okay, will be distributed as a matrimonial asset. Looking into Australian's Family Law Act 1975, also in some cases, okay, where the court also recognized on the earning capacities as the matrimonial asset. Okay, looking into the Section 76 of Law Reform Act, okay, even the Section 76 of Law Reform Marriage and Divorce Act 1976 is not clearly defined what types of property they're supposed to be defined as the matrimonial asset. By the court, with the interpretation, the judge interpret, okay, the futures asset by giving a judgment on the EPF, insurance, mutual trust, pensions and all that as the matrimonial asset, where we can look into on some cases, for example, for KWSP, for EPF cases, where we do have the Sheila Shri cases where the court defined the EPF to be distributed 50% of the husband's EPF to the wife. Okay, and when we look on the insurance cases, the insurance money which is cashed out under the case of Yap Yet Pion, also the court give judgment for the insurance, and for public mutual as well. Okay, and under the same cases, okay, Sheila Shri cases where the court also give the same. So somehow under the interpretation of Section 76 of Law Reform Acts, the court give judgment for the futures asset, but it is not clearly stated that this futures asset to be defined as the matrimonial property. Somehow the court only from the grounds of the disputing parties' interest, from there the court make decisions on the asset. Okay. In Malaysia, the court could interpret Section 76 of Law Reform Act, Marriage and Divorce Act to include the terms of financial resources or futures asset as a properties defined under matrimonial properties, which have been identified in the case discussed above with a different ideology or name used, such as EPF, public mutual trust, saving and so on. It should be subject for distribution as matrimonial property. The reason behind it that the spousal's rights will get fair and equitable matrimonial distributions on the economic disparities, okay, suffered by the spouse. Okay, this will ensure the broader scopes of matrimonial property will be accomplished as a fair and just distribution among the spouses. Okay, our conclusions here: by looking into New Zealand under the Section 15 of Properties Relationship Act, Australians under Section 75 subsection 2B of Family Law Act 1975, and Malaysia's under Section 76 of Law Reform Marriage Divorce Act, were allowed for any claim on the financial resource of future asset as a matrimonial property, if there is a necessary for the court to do so upon cross-examine on the evidence produced by the both spouses on the accusation and the contribution for any properties acquired during the course of marriage, and any properties acquired by one spouses before marriage with the substantial improvement by other spouses during the course of marriage. Okay, in overall view, which is about the court, okay, are giving judgment for that, but reluctant to use terms like futures asset, okay, in the judgment.
So we hope that futures there will be more cases on the futures asset, so that we will have a direction on that. Thank you very much, and thanks for listening.